Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk minggu ni, kita masuk kepada topik yang ketujuh, iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Okey, seperti mana yang kita tahu, apabila kita mencapai satu tahap kemajuan yang sangat tinggi, ICT sangat memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Contoh yang paling dekat buat masa ini, kita lihat apabila pandemik COVID-19 menyerang seluruh dunia. Bukan negara kita saja yang terjejas, tetapi seluruh dunia. Jadi, di sini pengaruh ICT dan teknologi itu sangat penting kepada seluruh masyarakat, sama ada di dalam, di luar negara, sama ada di pedalaman maupun di mana-mana jua. Okay, dia digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, digunakan dalam urusan-urusan pentadbiran. Masa inilah kita tahu, oh macam ni rupanya segalanya boleh dilakukan. Nak sign dokumen pun boleh je sign dekat atas PDF. Nak buat meeting tak perlu secara berdepan, kita boleh lakukannya secara online. Jadi semua mungkin bagi kita ia adalah sesuatu yang sangat baru, norma baru, tetapi bukan di negara-negara yang memang telah lama mengaplikasikan pelbagai apps yang kita baru gunakan pada hari ini. Okay, menurut Roger dalam penulisannya pada tahun 1991 mengkategorikan sejarah perkembangan ICT itu kepada 4 era utama, iaitu era penulisan, era pencetakan, era telekomunikasi dan era interaktif atau saling bertindak. Okey, untuk tajuk kita dalam bab 7 ini, sinopsis kursus untuk tajuk ini adalah pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk. Apa yang dimaksudkan peradaban majmuk ni? Kita selalu tahu bahawa kita adalah kategori masyarakat majmuk daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, orang asli dan sebagainya. Tapi peradaban majmuk ini yang dimaksudkan adalah perkembangan daripada banyak dunia luar, daripada barat, timur, timur tengah, kita ada ketimuran, kita combinekan semua. Jadi Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology, iaitu ICT, yang terjemur dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai-bagai. Dia ada pro and con dalam penggunaan ICT buat masa inilah. Sebenarnya bila kita tak tahu orang duk guna Facebook dan dia tak tahu rupanya yang Facebook ni boleh detect all the documents yang kita ada dekat dalam kita punya phone. Rupanya automatically kita set, memang kita allow dia untuk access semua yang ada. Okey, jadi bila kita ada pakar-pakar ICT, dia pun bagi tahu, okey, ni adalah untuk keselamatan, please don't allow. So kita tahu, okey, jangan sesuka hati semua benda kita nak kongsikan di laman sosial. Okey, sekarang ni kita ada pula yang orang gunakan platform-platform ini untuk meraih simpati. Ada yang gunakan platform seperti ini untuk menyebarkan maklumat. Jadi sejauh mana kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam dunia teknologi masa kini untuk kebaikan, untuk sharing knowledge, untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan kebaikan, untuk membantu orang lain, ataupun kita gunakan platform teknologi ini untuk meluahkan perasaan, untuk menyampaikan rasa tidak puas hati dan sebagainya. Itu semua kita kena tanya pada diri kita sendiri dan keperluan yang kita perlukan untuk teknologi yang kita gunakan. Okey. ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini. Hakikatnya memang bagus penggunaan teknologi ni, terutamanya seperti yang berlaku pada hari ini dalam musim PKP.
duration untuk kita pergerakan kita adalah lebih kurang dalam lingkungan 10 kilometer. So kita tak boleh nak rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri, tapi apa yang mampu kita lakukan, kita tetap menggunakan teknologi, sama ada kita menggunakan panggilan telefon secara terus, ada yang guna FaceTime, ada yang kalau nak komunikasi dengan lebih ramai, dengan adik-beradik, saudara mara semua, kawan-kawan, tidak akan terputus hubungan, kita boleh guna pelbagai aplikasi. Contohnya boleh guna Zoom ke, macam yang kita guna hari ini. Okey, macam kita mungkin tak dapat bersemuka. Sayangnya satu semester madam tak dapat jumpa dengan you all semua, tapi kita tetap masih boleh berkomunikasi, tetap masih boleh sharing knowledge, tetap boleh menyampaikan ilmu dalam apa jua keadaan dengan menggunakan teknologi yang ada. Yang ini adalah satu sumbangan yang sangat besar. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak nak dengan adanya teknologi juga akan menjadi jurang di mana manusia tidak mahu bersemuka. Apa yang berlaku pada hari ini, kita terlalu mesra di laman sosial, tetapi apabila kita berjumpa secara berdepan, bila nak buat reunion, terus semua sekadar nak ambil gambar makanan, ambil gambar situation, tapi tak tahu nak komunikasi. Sebab bila bertemu di alam maya, semua bukan main ramah lagi. Di Facebook bukan main bertegur sapa, menyapa antara satu sama lain. Tetapi bila berdepan, semua tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak berkomunikasi. Masing-masing tetap sibuk dengan phone, tetap sibuk dengan apa-apa jua alat teknologi, gadget yang mereka miliki. Jadi ini semua dah sebenarnya salah satu kelemahan teknologi yang membuatkan manusia hilang rasa deria kebersamaan. Okey, itu yang kita sebenarnya tak nak. Jadi kita cuba nak elakkan daripada ICT itu menjadi lawan, menjadi benda-benda yang benda positif jadi negatif. Kita tak nak macam tu, kerana itu semua hanyalah menghancurkan. Kita ada pernah satu ketika dulu popular satu game ni, dia boleh bagi arahan, punyalah orang taksub dengan game tu sampai dia boleh bagi arahan kepada orang yang main game ni supaya the last stage you jump from the top of the roof. Kata jump daripada situ, dan tanpa berfikiran dengan lebih matang, berfikiran dengan rasional, kerana terlalu taksub dengan game tu, dia pun ikut arahan dan terjun bangunan. This is benda yang tak sepatutnya berlaku. Okay, jadi kita jangan terlalu hanyut dengan kemodenan ICT itu sendiri. Okay, objektif bagi topik ini adalah menghuraikan hubungan manusia dengan teknologi. Ini adalah macam mana kita nak, apa yang boleh dilakukan hubungan manusia dengan teknologi itu sendiri. Okey, apa yang kita nak? Kita nak tengok juga evolusi global teknologi, hubungan manusia dengan ICT, etika, dan kita dalam apa jua, sama ada kita berada di zon yang sangat canggih, yang sangat high end, tapi kita masih perlu ada etika untuk kita jadi manusia yang berperadaban. Kalau kita tak ada etika, tak ada garis panduan yang lengkap, itu yang menyebabkan orang gunakan ICT untuk jadi scammer, orang gunakan ICT untuk menyebarkan video-video yang tak sepatutnya, orang gunakan saluran ICT untuk condemn orang lain, orang gunakan ICT untuk menjatuhkan aib orang, kan, menggunakan ICT untuk meruntuhkan berlakunya keruntuhan akhlak. Ni yang kita tak nak. Sebab tu kita nak gunakan ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Okey, dan kita kena tahu juga isu-isu semasa yang berlaku berkenaan dengan ICT. Okey, sekarang kita nak tengok evolusi dan pengglobalan teknologi. Okey, inilah yang dapat kita lihat evolusi
pada ketika ini kita lihat pertanian dan makanan, bagaimana mereka menghasilkan teknologi dari segi mengaktifkan pertanian, penghasilan makanan. Sekarang orang hasilkan makanan melalui kajian-kajian, lepas tu kebanyakan iklan-iklan untuk lebih mudah. Platform yang paling mudah adalah berniaga secara online. Sebarkan semua. Semua orang boleh beli. Okey, terus visit our IG, visit our kita punya platform supaya boleh terus beli. Okey, dari segi pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi media, kecerdasan buatan artificial intelligence, dan internet benda, iaitu Internet of Things. Okey, dari segi pengangkutan kita dah tengok dah, monorail yang tak ada pemandu, dia 100% dikawal oleh teknologi lah. Okey, ini adalah evolusi pengglobalan teknologi itu sendiri. Maksudnya kalau menurut Roger 1991 dalam tulisannya itu, kita sekarang berada di era telekomunikasi dan juga era interaktif, iaitu saling bertindak antara satu sama lain. Okey. Evolusi konsep ICT. Okey, information itu adalah maklumat. Communication itu adalah komunikasi lah. Bagaimana ICT, iaitu information itu, perkongsian maklumat itu mendorong kita untuk berkomunikasi, untuk menerima pendapat antara satu sama lain dan melalui satu saluran teknologi. Kalau dulu orang kalau guna Nokia tu dah paling hebat dah. Sekarang Nokia dah tak tahu ke mana sebab dia masih menggunakan talian SMS. Orang sekarang dah guna macam-macam dah. WhatsApp, Telegram, voice code. Kadang-kadang student lebih mahir menggunakannya berbanding dengan pensyarah. Okay? Sebab tu sekarang kita tak ada alasan untuk kata, madam kenapa madam cancel kelas? Okay, madam boleh je record dan ini juga kita gunakan sebagai platform pengajaran. Sebab dalam belajar di universiti, kami dah tetapkan dah ada synchronized dan asynchronized, iaitu boleh belajar secara online berdepan, which is kita tak nak bebankan student dengan menggunakan data internet yang terlalu banyak. Jadi kita record dan kita blast dekat student. Itu pun boleh. Itu pun dinamakan sebagai salah satu usaha kita untuk sharing knowledge dengan student. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak daripada ICT, apa yang kita nak daripada teknologi itu sendiri, dan apa yang kita boleh dapat dan kita boleh guna pakai daripada teknologi untuk kita berkongsi maklumat, untuk kita berkongsi pendapat, untuk kita berkomunikasi dengan baik dan tidak disalahguna. Okey, evolusi teknologi ICT di Malaysia. Bahagian pertama, rukun negara pada 31 Ogos 1970, kemerdekaan yang ke-13, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Apa yang digariskan pada ketika itu? Menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Walaupun kita berada di kemuncak globalisasi yang sangat tinggi, maksudnya segala-galanya di hujung jari. Petik saja semua information boleh dapat. Kalau semua orang tanya, tak reti nak masak, tak reti lah nak masak ni. Alah apa susah, tanya je Mr. Google. Okay, tak tahu nak pergi mana. Alah apa susah, Waze je. Kan? Jadi segala-galanya di hujung jari. Tapi kita nak membina satu, dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa kita perlu memelihara satu cara hidup yang demokratik. Jangan kerana kita terlalu pengaruh dengan teknologi sampai kita lupa bahawa kita ada adat resam kita. Sampai kita terlupa bahawa negara kita ada rukun negara yang tersendiri, kepercayaan kepada Tuhan. Jangan terlalu kita ta'assub dengan ICT sampai kita tak percaya kepada kekuasaan Tuhan.
Banyak kita tetap kena patuh kepada rukun negara seperti mana yang digariskan. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Kita nak seluruh dunia, seluruh masyarakat kita di Malaysia ni, tak kira di mana jua mereka berada, tetap mendapat kesepaduan, tetap mendapat kemakmuran, tetap dapat menerima segala macam maklumat yang cuba nak disampaikan. Sebab tu kita ada saluran TV, walaupun Astro itu berbayar, tetapi negara kita tetap ada TV1, TV2, TV3. Mungkin kalau dari segi penyampaiannya agak terlambat, tetapi tetap ada. Kita ada pilihan. Tak semestinya semuanya kita kena yang high end, tapi ada sebab dalam kehidupan ni pun ada ranking kan. Jadi cuma kita pemimpin sebenarnya tak nak kita ketinggalan. Sebab tu dia sediakan pelbagai platform. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Maksudnya sekarang ni orang semakin kreatif. Mooncake, kalau mooncake dulu, kalau sebut mooncake je nak cari yang halal sangat susah. Sebab kebanyakannya dihasilkan oleh masyarakat Cina, dan memang ia non halal sebab dia ada guna arak dan sebagainya dari segi pembuatannya. Tapi sekarang kalau kita nak cari yang halal pun dah ada dah. Jadi kita tak ada istilah teringin sangat nak makan tapi tak boleh. Rupanya kita ada pilihan. Kita ada yang boleh kita cari dengan mudah. Sebab tu itu gunanya garis panduan yang ditetapkan dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden itu sendiri. Kita boleh guna pakai, kita boleh share knowledge, kita boleh share information, menggunakan teknologi. Evolusi ICT di Malaysia pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Kita dah mula menghubungkan Malaysia dengan universiti-universiti luar melalui rangkaian komputer Malaysia RANCOM, iaitu pada tahun 89, dan pada tahun 91 kita dah upgrade sikit melalui jaring, iaitu Joint Advanced Integrated Networking yang dilancarkan oleh MSC Malaysia. Tapi sekarang sebab dunia dah semakin canggih, sebab tu kita pun ada SKMM untuk memastikan bahawa semua data maklumat itu terpelihara. Hubungan antara seterusnya adalah hubungan antara manusia dan ICT itu sendiri. Bila kita lihat, kita kena ingat bahawa ICT ini adalah satu alat yang boleh membantu memudahkan urusan harian. Jangan kita menjadikan ICT sebagai satu benda yang senang cakap jangan sampai kita menjadi hamba kepada ICT sampai kita rasa macam kalau tak ada ICT tak boleh buat kerja lah macam ni. Cuma kita kena ingat bahawa ICT adalah menjadikan komunikasi lebih efisien. ICT menjadikan kerja kita lebih mudah. ICT menjadikan perhubungan antara kita dengan dunia luar lebih efisien, lebih mudah untuk dikendalikan, lebih mudah untuk mempromosikan suatu barang. Jadi kita kena lihat bahawa ICT itu sebagai satu alat. Jangan sampai kita menjadi hamba kepada ICT itu sendiri, dan kita melihat ICT itu sampai satu tahap ia menjadi satu beban dalam kehidupan. Kenapa ia menjadi satu beban? Kerana kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baru, kita akan rasa macam kenapa kau bodoh sangat, kenapa kau tak pandai sangat nak kuasai ICT.
jangan jadikan ICT tu sebagai satu beban yang menyebabkan kita stres. Kita nak kerja secara sejahtera, kita nak kerja secara sihat. Jadi kita perlu mempelajari teknologi, tetapi jangan sampai kita terlalu menjadi hamba kepada ICT itu sendiri. Okey? Okey, seperti yang kita tahu, kini ICT adalah sebahagian daripada cara hidup kita lah. Kita semuanya sangat mudah, semuanya boleh dilakukan, semuanya boleh dikongsi, semuanya boleh dipraktikkan, boleh dibuat dengan mudah dari segi komunikasi, dari segi urusan jual beli dan sebagainya melalui ICT. Jadi kita kena anggap ICT itu adalah sebagai alat untuk membantu kita memudahkan urusan harian. Okey? Seperti yang kita tahu, ICT sekarang nak bayar bank, nak bayar loan ke apa, kita tak perlu pergi ke bank. Kita boleh melalui ICT saja, tapi kita jangan sesekali mengambil mudah sehingga kita ada benda-benda yang kita perlu jaga keselamatan, security, apa yang kita perlu tahu, jangan kita mudah-mudah untuk sebarkan kepada orang lain. Dan bila kita dah berada di satu tahap, sekarang kita berada di industri 4.0, tak lama lagi nak 5.0 dah, tapi kita masih tak dapat nak catch up ICT yang ada, sehingga kita leka, lalai dan kita salah guna. Dalam masa yang sama, kita tidak menjaga etika. Dalam masa yang sama, kita tidak tahu menjaga akta-akta keselamatan, yang itu sangat tidak bagus untuk kita. Okey? Bagaimana? Apa yang dikatakan sebagai etika? Sebab tu kita kena tahu sebagai pengguna ICT, kita perlu mempunyai etika. Okey, peraturan pertama, kita kena ingat bahawa komunikasi sesama manusia itu, kalau kita jangan bila kita gunakan platform netizen ni, kita boleh cakap sesuka hati. Sebab kita bagi alasan apa? Bukan aku yang bercakap pun, jari aku yang menaip. Okey, tapi apa yang kita type gunakan jari itu adalah arahan daripada otak kita. Jadi kita kena ada etika apabila walaupun kita nak berkata-kata di dalam teknologi, dalam apa jua laman sosial yang ada. Okey, yang kedua, ikuti piawaian kelakuan online seperti yang anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Jangan perwatakan kita lain dan bila kita di ICT pula, di media sosial kita berbeza. Ada pula yang kata Allah tidak akan menilai amalan kita melalui media sosial. Dia tengok apa yang kita buat. Tapi itu adalah juga salah satu perbuatan. Setiap apa perbuatan kita, sama ada secara zahir ataupun secara berdepan ataupun secara dalam talian ke apa, itu tetap perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan kita ni, kita kena tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana do, yang mana don't. Okay, yang mana halal, yang mana haram. Bagi yang Muslim, kena tahulah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jangan ikut sedap mulut je nak kata apa. Okay, yang ketiga adalah ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Okay, jangan kita terlalu nak mengikut teknologi, tapi sebenarnya kita tak celik IT, kita tak faham, kita tak ada etika, kita tak tahu bahawa kalau Allah tak bahaya pun, tapi sebenarnya dengan kelemahan yang kita ada tu, memberi ruang kepada orang lain untuk mengambil kesempatan kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati masa orang lain. Mentang-mentanglah dunia teknologi ni tak ada sempadan, tak kira pukul 3 pagi, 4 pagi, sesuka hati kita nak WhatsApp orang tanya, kan, nak berhubung. Kadang-kadang orang tu nak rehat juga. Okay, jadi kita kena menghormati hak asasi manusia. Okay, kita kena gunakan ICT ini sebagai tapak untuk kemajuan nasional. Kita gunakan ICT ini sebagai tapak untuk kita lebih maju, untuk kita berhubung, untuk kita menyampaikan maklumat, untuk kita menyemai
semangat cintakan negara itu sendiri. Okay. So apa yang kita perlu adaptasikan dalam kehidupan seharian dan juga penggunaan teknologi itu sendiri, kita kena jaga cara kita bertutur, cara apa kita nak berkongsi, nak kongsi maklumat, cara kita nak menasihati orang, kan? Kita kena tengoklah dengan cara yang betul, cara mana nak berdebat, adakah kita berada di platform yang betul, cara mana kita nak menonjolkan diri kita, kan? Semua ini ada adab, ada etika. Jangan kita rasa Facebook, aku punya Facebook ikut suka hati aku lah, aku punya IG ikut suka hati aku lah, nak buat gambar apa pun, kan? Jadi kadang-kadang cakap ya, kalau kau meluat kau tak payah tengok, tapi kalau kita dah masukkan dalam Facebook, kalau kita dah masukkan dalam media sosial, dalam IG dan sebagainya, maksudnya kita memang dah set mind kita memang nak suruh orang tengok. So tak perlulah kita nak cakap aku kongsi bukan untuk orang. Habis tu kalau bukan untuk orang, simpan dalam memori otak sendirilah, kan? Okey, jadi kita kena tahu apa yang nak kita kongsikan di dalam media sosial itu sendiri. Okey, kalau kita nak lihat apa sebenarnya yang berlaku tentang ICT itu sendiri, cuba anda tonton video ini. Sedih kan bila kita tengok video ni dan kita hayati sebenarnya itu adalah luahan hati seorang kanak-kanak, dan sebenarnya dalam kita menjalinkan hubungan kekeluargaan, bukan kanak-kanak saja, kita lihat pasangan kita, dahlah kita kerja dekat pejabat, kita tak bersama dengan dia, tak bersama dengan anak-anak, bila kita balik kita pula sibuk dengan phone lagi, kan? Jadi jangan sampai teknologi itu memisahkan hubungan kekeluargaan. Kadang-kadang kita kena bukan kadang-kadang kita kena ambil masa, dan bila waktu makan, okay, everybody jangan tengok phone, letak phone aside dan kita nikmati juadah makanan yang kita ada. Waktu itulah kita nak kongsi cerita dan sebagainya. Ambil masa, kalau yang Muslim ambil masa untuk sembahyang bersama, mengaji bersama. Okay, kita spend
at least kita ada masa bersama orang-orang yang kita sayang. Okay? Semoga ICT tidak menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya, ICT membantu kita untuk hidup dengan lebih selesa, berdaya saing dan lebih memudahkan urusan kita, dan bukannya untuk menghancurkan sebuah kehidupan. Okey, ini saja untuk topik ketujuh. Tunggu madam akan next video adalah topik yang ke-8. Assalamualaikum.